Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, mustahil lawannya lawan berkehendak, yaitu, kita baca matan, lawannya lawan berkehendak lalai. Lalai yang telah lalu tafsirnya dan daripada setengah lagi dengan benci. Mana diibaratkan daripada setengah daripada makna ketiadaan berkehendak itu lalai, dan daripada setengahnya lagi dengan makna benci, tak mahu. Itu mana lawan berkehendak itu ketiadaan berkehendak, yang kadang-kadang dipanggil dengan lalai dan kadang-kadang dipanggil dengan benci. Kerana jikalau ada benci, kena ingat no? Benci dengan makna tiada kehendak dan tiada sengeleng. Kalau dibaca begitu, kita pun baca macam tu lah kan? Karahah dengan makna adamul iradah. Karahah dengan makna adamul iradah. Bila karahah dengan makna adamul iradah, maka keluarlah karahah bil makna syar'i. Karahah bil makna syar'i dipanggil adamul ridha. Kerana jikalau ada pada zatnya Allah Ta'ala salah satu daripada keduanya, yaitu keduanya lalai atau benci. Allah lalai daripada membuat ataupun Allah benci daripada membuat. Tiba-tiba jadi, tiba-tiba mati kan? Lalai atau benci pada membuatkan apa-apa mungkin. Membuatkan apa-apa mungkin ni termasuk juga atau pada meninggalkan. Bisa saja Syekh tak sebut, sebab bila sebut iradat ni dia menentu buatlah selalunya. Kita kira yang buat, tak kira yang tinggal. Kalau ada salah satu daripada keduanya lalai atau benci pada membuat apa-apa mungkin di Tuhan, nescaya tiada takluk dengan dia dengan apa-apa mungkin oleh kudrat. Kudrat tak buat, dia kaitlah, dia berkait habis. Dengan ilmu, dengan kudrat pun dia berkait habis. Kudrat tak akan bertakluk. Kudrat tidak akan bertugas atau menjalankan tugasnya, dengan sebab kudrat akan buat melalui keputusan iradah. Iradah tak akan tentu melainkan melalui pengetahuan. Itu daripada ilmu iradat kudrat. Saya sebut dah pada bulan yang lepas. Kita sebut kudrat buat, iradat tentu, itu dia panggil isnad majazi. Isnad majazi, kita sandar dengan jalan majaz. Hakikatnya Allah. Jadi tak perlu saya ulang banyak kali. Baik. Jadi kudrat pun tak boleh main peranan. Sebab kudrat Allah, kudrat tidak akan tanjis melaksanakan sesuatu, melainkan
hak yang iradat telah tentu dan ilmu yang ilmu tahu. Itu fa'alul lima yurid. Allah amat membuat apa yang dia tentu. Allah buat apa yang dia tentu. Tu. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan nak berlaku, wa ma lam yasha' lam yakun. Sesuatu yang Tuhan tak nak takkan berlaku dan jadi. Itu. Iaitu lalai atau benci pada membuatkan apa-apa mungkin, nescaya tiada takluk dengan dia oleh kudrat. Dan jikalau tiada takluk kudrat dengan dia dengan apa-apa mungkin, kudrat tak buat mungkin, nescaya tiada ada ia apa-apa mungkin. Mana mungkin itu tidak akan ada. Macam kita ni, kalau kudrat tidak bertakluk, mana tak ada lah. Kita ni dipanggil muta'allaq bagi kudrat Allah SWT. Mungkin ni tiada ada ia apa-apa mungkin, maka tiada ada alam ini. Kalau kudrat tidak berfungsi, tiada bertakluk, tiada bertugas, tiada buat kerja, nescaya tidak ada alam ini. Tidak ada mungkin dan tidak ada alam ini. Siapa yang kata alam ini tidak ada? Tidak ada alam tu dipanggil menyalahi waqi'. Menyalahi maknanya menyalahi waqi'. Mana tak seperti mana apa yang berlaku. Mana adanya alam ini. Sebab apa? Waqi'nya, realitinya, kita lihat alam ini ada dengan musyahadah, dengan pandangan mata kita. Kalau kita kata tidak ada alam ini, tak terima akal. Kalau siapa kata alam ini tak ada, sahlah dia jahil. Tak jahil pun dia gila. Sebab apa? Sebab dia itulah sebahagian daripada alam. Kerana alam ini kullu ma siwallah. Setiap lain daripada Allah tu alam. Selain daripada Allah dan sifat dia, alam lah dia panggil. Itu. Dia tak faham alam. Dia kata ya memang alam ni tak ada. Kamu tu kamu tu alam lah. Sebab tu bila ada alam ini, maknanya menjadi dalil ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, adanya Tuhan. Sebab tu Allah banyak mengajak kita melihat kejadian alam. Kerana alam ini merupakan guru kita yang hebat. Lebih hebat pada tuk-tuk guru. Sebab tuk-tuk guru pun nak mengajar anak murid dia tentang wujudnya Allah dan berkuasanya Allah, dia terpaksa kena guna pokok. Dan ini kita pakai pokok terus menjadi guru kita. Ini. Sebab tu di mana di mana saja sekeliling kita, di mana saja ada guru kita. Tu yang Nabi kata, belajarlah ilmu walaupun Cina, walaupun hadis tu dipertikai. Tak banyak kalau negeri Cina ni, siapa guru kita di negeri Cina? Negeri Cina si mari belajar sini. Tak pasal dia belajar ilmu kat negeri Cina. Sebenarnya di negeri Cina tu banyak tuk-tuk guru di situ. Mana di sekeliling kita. Rumah kita ni tuk guru saja. Pokok durian, pokok rambutan, pokok pelang, semua guru kita yang sedang mengajar kita, tapi kita tak mau belajar daripada dia. Tu kata tuntut ilmu daripada buayan sehingga liang lahat. Sampai ke mati, tok guru sini pun duk mengaji. Dia keluar rumah, dia belajar. Dia tengok pokok rambutan, dia belajar pokok rambutan. Baik. Dan jikalau tiada takluk kudrat dengan dia, nescaya tiada ada ia mungkin, maka tiada ada alam ini. Tiada mungkin, tiada alam ini. Sebab apa? Kerana bersamaan alam pada imkan. Dia kalau tidak ada sesuatu, tidak adalah yang lain juga. Tidak ada sesuatu apa-apa mungkin, tidak adalah alam ini.
Sebab kita semua ni sama pada imkan dan hudus. Kan? Kita ni baharu dan imkan. Boleh ada, boleh tiada. Ini sifat kita. Inilah kata Syekh, kerana jikalau ada salah satu daripada keduanya, nescaya tiada ada alam ini. Inilah dalil iradah. Kitab ni boleh baca pejam mata. Inilah tu pejam mata kerana jikalau. Dia pun inilah kerana jikalau. Dia tengok tak ada. Dia pejam mata. Inilah kerana jikalau. Dia mesti ada. Kerana jikalau. Tu. Kerana jikalau. Sebab dalil ni dalil akli. Dia panggil dalil logik. Jadi tak perlu kita datang ayat Quran. Tak perlu kita datangkan hadis. Sebab tu nanti Samak dan Basar, Syekh akan datangkan dari Quran. Tapi sifat-sifat lain Syekh tak datang. Bukan Syekh tak pandai hadis, kan? Bukan ulama dulu tak pandai hadis, tak jumpa Quran barangkali. Jangan, kan? Tu kitab-kitab sifat-sifat lain tak ada sebut. Yang sebut Samak, Basar dan Kalam. Yang lain dia tak datang ayat Quran. Bukan ulama tak pandai, kita yang tak pandai. Kita yang tak pandai. Sebab mana didatangkan dari logik. Sebab dari Quran dah maklum. Dan kerana sifat-sifat ni diambil daripada Quran dan hadis. Kerana diambil Quran dan hadis, kenapa kita nak datang dalilnya Quran? Dan Allah Ta'ala sendiri mengajak kepada mengesahkan Allah. Dia mengajak kita berfikir tentang keadaan alam. Dan Allah Ta'ala beritahu lagu mana Nabi Ibrahim mencari Allah. Melihatnya kuful, tenggelam timbulnya matahari dan bulan. Allah tak ajar ni yang lain. Allah maknanya suruh kita belajar daripada Nabi Ibrahim. Lagu mana dia yakin dengan Allah SWT, mencari Allah dengan melihat kejadian alam. Bukan ulama dulu tak pandai tak. Dia ambil daripada Al-Quran dah. Kalau suatu benda tu dia ambil daripada Quran, dan kita kata kamu ambil mana? Ambil daripada Quran. Dia panggil tahsilul hasil. Menghasil pada hasil. Kita duk baca ni seolah macam Quran dah. Sebut Tuhan ada, Tuhan berkuasa, Tuhan sedia, Tuhan kekal. Quran dah maklum dah. Bila kita sebut begitu, sebut pula dalilnya Quran, dia jadi macam berulang-ulang. Mana dalil ada kamu? Dalil ada kamu ialah kamu. Seolah macam kita jawab begitu. Dalil ada saya ialah saya. Dia kena ambil dalil lain. Sebab dalam kitab-kitab ni semua diambil daripada Quran dan hadis. Jadi kita nak mengukuhkan perkataan kita yang diberikan hadis dengan dalil logik, dengan dalil akal. Itu. Nanti saya akan sebut. Baik. Dan jikalau tiada takluk kudrat dengan dia, dengan apa-apa mungkin, nescaya tiada ada ia, maka tiada ada alam ini. Inilah dalil iradah, dalil adanya sifat iradah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan mesti ada iradah. Walaupun Al-Quran tak sebutlah, disebut yuridu. Bila yuridu, kata dasar dan mesti daripada iradah. Dan istihalah lawannya. Yani dan tidaklah lawannya lawan iradah. Kita kena terjemah dengan tidak. Tapi kampung terjemah dengan mustahil juga. Mustahil lawan. Mustahil dengan istihalah tu lain. Tapi tak apalah kampung cakap. Dan mustahil lawannya. Sebenarnya kena kata istihalah. Tidaklah lawannya. Lawan iradah. Lawan iradah itu tidak sama sekali. Apa makna? Iaitulah karaha, benci. Benci itu baru dipanggil mustahil. Itu kata dalamnya bahasa Syekh Wan Ismail ni bukan takat bahasa Melayu dia, Arab dia. Jangan kita kata sama. Istihalah tu masdar. Istahala yastahilu istihalatan, bahawa mustahil. Mustahil simpan istihalah masdar lain. Simpan lain, masdar lain. Habis. Yang ke-11 sama. Artinya arti sama. Pendengar Allah Ta'ala, iaitu
sama ini sifat yang sedia adanya pada zatnya Allah, yang dengan dia dengan sifat pendengar ini ataupun sama ini sedia mendengar Allah Ta'ala akan tiap-tiap barang yang sedia adanya. Kita tu. Kita semacam kita lain sebut, tapi sama kita lain, tapi lain ibarat dia. Sebab tu yang terjemah dengan pendengar bukan bang puruh sahaja yang terjemah pendengar. Kan? Kalau siapa yang pernah belajar kitab-kitab Jawi ni, Sirajul Huda. Kan? Boleh cari kitab tu, Sirajul Huda nama dia. Sirajul Huda ni kitab yang dapat dikesan yang lebih awal daripada Baqaratul Amani, yang terjemah dengan Cuma dia sebut, dia tak sebut pendengar, dia sebut pendengaran, penglihatan, pengetahuan, perkataan, disebut begitu dalam kitab Sirajul Huda. Sirajul Huda ni lebih tua daripada kitab Baqarah. Guru bagi guru Pak Daeng, guru bagi guru Syekh Wali Ismail yang mengarang kitab ni. Begitu dalam kitab Warduz Zawahir, kitab karangan Syekh Daud Al-Fatani, tebal ini, tak ada dijual, ada di photostat di Patani. Warduz Zawahir, kitab tauhid yang diterima kepada kitab Jawharatul Tauhid, Syarah Jawharatul Tauhid. Dia juga menterjemahkan sama itu pada luahnya, dia kata pendengar. Dia bukan pendengaran, pendengar, macam kitab ni, pendengar. Itu. Cuma pada ini mempopularkan terjemah ini. Jangan ada golongan yang mentohmah, kan? Kenapa kita terjemah berkata kalam itu dengan perkata, kan? Dengan perkata. Begitu kitab di Indonesia, kebetulan saya beli di Jawa, pergi di Jawa Barat, saya beli balik, rupanya kitab tauhid itu diterjemah dengan tapi kitab moden lah. Syekh Bakhtiar tak silap, dia pun terjemah sifat makna itu dengan pendengar, pelihat, kan? Rupanya banyak lagi. Sepatutnya saya kena cari hari tu ni, kan? Banyak. Sebab apa? Ada golongan yang mengatakan kitab Baqarah saja pelik terjemah dia, kan? Itu sebenarnya Sirajul Huda. Tu Ustaz Mas Yuti telefon tanya tentang ada seorang ustaz yang mengiktiraf pada kan? Kalam terjemah dengan perkata. Saya kata begitu, cuba tengok dari Sirajul Huda. Dia pun tahu, dia pun orang Jepun, Ustaz Masyadi. Dia kata betul dalam Sirajul Huda terjemah dengan pendengar. Cuma pada ini popular, dia berani, dia memberanikan diri. Syekh Daud sendiri pun dia terjemah pada luarnya pendengar, tapi bila dia sebut pada istilah, ia adalah satu sifat. Dia tak berani nak terjemah pendengar, dia takut ada orang yang tojoh. Takut sebab apa banyak kitab-kitab dulu terjemah dengan Saya kata kami golongan yang terjemah dengan ni tak pernah mengatakan ulama-ulama lain silap, kan? Kok nak boleh kesilapan seseorang tidak, ada kebengungan seseorang tu tidak, kan? Siapa yang faham ni dia faham lah. Ni ada kitab baru ni, Kesilapan dan Kebengungan Pak Daeng, Syekh Kadir Mandili, kan? Saya kata kat Ustaz Rasidi daripada MAIS, kan, Majlis Islam Selangor, dia cerita kalau nak pergi muzakarah pun bila-bila insya-Allah saya bersedia nak pergi cerita sebenarnya. Kami yang berpegang dengan ni pun, kami tak pernah mengatakan ulama itu salah, tak pernah kata kesilapan dan kebingungan. Dia pun gelak, dia pun faham, kan? Tak pernah kata. Cuma ulama terjemah dengan tu tak salah, kan? Cumanya kurang tepat pada tempat perbahasan kita. Sebab kita duk bahas sekarang di sifat, bukan di mendengar, melihat, memukuli perbuatan, bukan sifat, kan? Sifat ni dia bukan, sifat ni yang duduk di kita tu sifat. Kalau melihat tu bukan sifat, kan? Sifat ni yang tetap duduk di kita tu sifat. Sifat macam warna, kan? Itu melihat, memukul tu bukan sifat. Dia panggil kerja sifat, samaratus sifat dia panggil, atau jaksa bagi sifat. Itu dia panggil takluk. Apa makna? Pendengar bertakluk dengan mungkin. Apa bertakluk? Mana pendengar mendengar mungkin. Takluk dia panggil. Itu kena pada takluk. Dia kata kalau tak apa, insya-Allah saya bersedia. Nak cerita. Cuma kami tak menyalah, tak mengatakan.
Cuma ulama-ulama yang terjemah kalam berkata-kata, itu dia ambil hak ittifaq dah. Ittifaq ni mana? Semua ulama mengatakan Tuhan berkata-kata. Yang ulama duk berkelahi ni maknanya Tuhan berkata-kata dengan apa? Nah itu je. Ahli sunnah wal jamaah Tuhan berkata-kata dengan kalam. Mu'tazilah Tuhan berkata-kata dengan zatnya, bukan dengan sifat kalam. Dengan zat dia sendiri, direct dengan zat. Wa yatakallam bi zatih. Kita nak Allah yatakallam bi kalami. Bi kalami ni pada nak fikir lagu mana nak terjemah bi kalamihi. Takkan Tuhan berkata-kata dengan berkata-katanya. Kan? Tak ada orang gila pun tak cakap begitu. Nah, Tuhan berkata-kata dengan berkata-katanya. Kalau berkata-kata dengan berkata-kata, berkata-kata itu berkata-kata dengan apa pula? Berkata-kata itu berkata-kata dengan apa? Ini dia punya daur dan tasawuf. Dia tak boleh, dia mesti kena ada umbi. Dia panggil umbi, dia punya mabda. Dia mesti ada mabda. Kalau Tuhan berkata dengan kalam habis. Kalau wahwa yatakalam yatakalam, dia akan dari daur dan tasawuf. Berkata-kata dengan berkata-kata, berkata-kata itu berkata-kata dengan apa pula? Berkata-kata itu berkata dengan berkata-kata. Dia jadi daur dan tasawuf. Jangan duk pening. Cuma dia nak pergi terjemah dengan daya kemampuan berkata, itu hak kamu terjemah. Pada dia senang, dia terjemah dengan cukup. Daya kemampuan berkata-kata, makna hak tu sama juga lah. Takkan kita nak terjemah dengan daya kemampuan berkata-kata, Tuhan mendengar dengan daya kemampuan mendengar. Pelik bunyi begitu. Ni ada kitab baru kan. Tak mau sebut tuan lah, sudah. Tapi kami nak buat. Tu saya Muhammad Haji Ahmad Mahwi bersedia waktu nak berdebat. Bila masa saya, dia kata ikut di mana saja, dia tunggu nak berdebat. Sebab saya cerita pada Ustaz Masyadi, masalah sekarang ni, masalahnya ulama guru pondok berkelahi. Kita duk pergi buka keaiban kita di depan golongan yang benci kita. Kenapa duk bergaduh benda ni? Kita sini tak mau bergaduh. Duk bergaduh ini ulama, tapi golongan yang lain yang buka dalam pondok dia tak faham. Dia pun ni duk bahas tentang apa? Nak beritahu kata tingginya ilmu pondok ni. Saya sendiri, saya bincang dengan golongan kononnya Salafi. Ustaz duk bincang apa dalam internet tu, pondok duk bergaduh apa? Duk tentang kalam nafsi, nafsani. Apa dia nafsi, nafsani? Tu dia tak tahu. Sebab tu mereka senyap ni, pondok dia bergaduh apa? Tak faham. Kalau bagi kitab pun dia tak faham. Nak beritahu kata tinggi ilmu pondok ni, dia tak faham. Dia tak boleh faham. Kami duk bincang, duk bahas lah ni tentang kalam nafsi, kalam nafsani, kalam labzi, kalam masdari, kalam mahasala bil masdar. Tak erti punya. Tak tersembang. Dia tak faham. Jadi maknanya kita jadi bila sesatnya pada sesatnya Syekh Abdul Qadir Mandili, sesatnya Tok Diskam yang disebutkan itu, sesat habis semua guru pondok. Sebab semua guru pondok yang ada ni, semuanya saki-baki anak murid pada anak murid Syekh Abdul Qadir Mandili. Yang sesat Syekh Abdul Qadir Mandili, sesatlah guru lain. Sesat sekali dengan dia. Tahu? Apa? Syekh Abdul Qadir Mandili ni guru bagi segala ulama-ulama yang ada di Patani, di Indonesia, di Malaysia. Kalau yang ada sekarang pun anak murid bagi anak muridnya. Begitu juga pada yang kitab Bakurah kita belajar pada malam ini. Guru bagi segala ulama-ulama yang ada di Patani dan di Malaysia sendiri. Kalau pasti tunggu Tok Ayah Syekh Haji Hashim bin Nur mengaji, belajar kepada belajar pada Syekh Abdul Qadir Mandili. Kalau sesat Syekh Abdul Qadir, sesat tu Haji Hashim. Sesat habis semua pondok. Pelik. Dia nak marah pada seorang, dia bakar kelambu. Marah dengan seekor nyamuk, bakar kelambu. Mana dia marah dengan seorang ulama, dia mau habis yang ni dan yang lain-lain. Saya kata termasuk aku. Kesilapan pada Syekh Abdul Qadir Mandili, Tok Diskam dan lain-lain, mana aku sekali masuk. Semua sekali. Siapa yang belajar pada semua masuk silap belaka ni dan kebingungan. Allahu Akbar. Tapi tak apalah, masalahnya biar kita tak saya fikir. Tu bagi ulama-ulama. Faham ni rumit, masalahnya rumit. Sebab dia nak daripada perkataan ulama-ulama yang hebat. Kita nak faham kata ulama ni cukup payah. Jangan terjemah kau dengan berkata-kata, jangan, bukan silap. Jadi yang terjemah dengan ni bukan kitab Bakurah saja. Sebab kalau kita tengok mana-mana kitab Jawi pun, kalau sifat panca indera disebut panca indera. Mana-mana kitab Jawi akan terjemah dengan pengkecap.
pencium, penyentuh, penjabat. Dia kata menyampa. Ulama dulu sini akan memang faham bila sebut sifat mereka dia menyampa. Tapi oleh kerana popularnya sudah banyak, jadi dia panggil macam umum balwa, dah banyak menterjemah dengan me. Jadi ulama lain pun terjemahlah dengan me. Dan terjemah dengan me ni memang tak akan salah. Semua sebelah suara ulama. Mu'tazilah sendiri mereka mengatakan Allah melihat. Semua mengatakan Allah melihat. Cuma Allah melihat dengan apa? Kita Allah melihat dengan pelihat. Mu'tazilah Allah melihat dengan zatnya sendiri. Sebab dia tak mau pakai sifat dah. Sebab dia kata berbilang-bilang qadim. Tuhan qadim, sifat Tuhan qadim pula dah. Berapa banyak qadim? Ta'addudul qudama. Dia bagi berbilang-bilang qadim. Ulama tak bagi ta'addudul qudama ni berbilang-bilang zat. Mana zat Tuhan ni ada kamutasir, kamumpasil. Mana kamutasir, mana di Allah ni ada banyak gabungan jirim dan jisim ataupun zat. Ataupun kamumpasir, mana ada di luar sana satu zat atau beberapa zat yang sama dengan Tuhan. Itu. Sebab terjemah dengan per ni cukup tepat. Sebab dalam kitab Abdul Salam menyebut sya'a istimal sifat bimana ismi dunal masdari. Masyhur dan popular dalam menterjemahkan sifat ma'ani ini dengan makna ismi, tidak dengan makna masdari. Siapa kerti? Kalau tak belajar hadis dia tak kerti. Bila kita tunjuk popular dia terjemah dengan makna ismi, bukan dengan makna masdari. Masdar ini melihat, berkata-kata, masdar. Ismi ni mana yang menunjuk tepat pada zat. Sifat yang duduk dekat zat ialah per. Pendengar Tuhan, pelihat Tuhan yang kita tu sama basar kalam. Bukan yatakallam. Bukan yasma, bukan yubsir. Bukan yuri. Kalam, iradah. Ni dah faham. Tak macam dia kata kalau betul kita nak haram kitab tu. Tak apa. Dia nak haram kitab tu di Islam. Kesebelah sama. Artinya pendengar Allah Ta'ala, iaitu sifat yang sedia. Dia sebut pendengar sedia. Sifat tu apa dia? Satu sifat. Kalau sifat tu beberapa sifat. Sifat tu satu sifat. Kalau terjemah mendengar bukan satu. Mendengar Tuhan ni banyak mana? Banyak orang Tuhan mendengar. Bukan satu. Maksud kita satu sifat yang sedia. Qadim adanya pada zatnya Allah, yang dengan sifat pendengar ini sedia mendengar Allah Ta'ala akan tiap-tiap barang yang sedia adanya. Dengan sifat pendengar ini Allah sedia mendengar akan setiap benda yang sedia adanya. Itu beza tu. Sebab tu kalau kita tanya guninya terjemah. Sebab tu hak yang terjemah yang petikai kalam ini, terjemah dengan perkata ini, dia hanya petikai di kalam, dia tak petikai di sifat lain. Sebab kalau dia tak sifat lain, dia tak sibuk nak bincang. Terjemah dengan melihat, dengan perkehendak, dia hanya bahas, dia tumpu di perkata. Kenapa tak bincang di lain? Sifat makna yang lain pun kena terjemah begitu juga, kena terjemah dengan per. Jangan petikai di kalam saja. Sebab tu kalau kita terjemah dengan dia akan lari bertentangan dengan apa yang kita belajar di wahdaniyah sifat. Setiap sifat makna Tuhan ni serba satu. Sifat Tuhan satu, kalamnya satu, samaknya satu, basarnya satu. Kalau kalam makna berkata-kata, sama ni mana mendengar Tuhan ni satu. Ini menghina Tuhan tu. Kalau 100 orang bercakap, Tuhan hanya dengar seorang. Gitu. Dah. Yang satunya berkata Tuhan, pendengar Tuhan. Dengan pendengar itu Allah mendengar. Ini yang Mu'tazilah tak mahu ni. Sebenarnya ulama dulu dah faham dah, kita yang dah tak faham. Kan Allah yatakallam bi kalam. Mana kalam lain yatakallam lain. Allah yasma' bisama. Allah yubsir bil basar. Satu sifat. Kalau berkata-kata bukan satu. Sifat yang sedia yang qadim. Kalau Tuhan mendengar Tuhan ni sedia kala, ini yang bila kita silap terjemah, kita akan silap hurai. Maknanya mendengar Tuhan ni sedia kala qadim.
Lalu anak murid ni pandai pergi cek tok guru dia. Tok guru bercakap hari ni Tuhan mendengar bila lagi? Tadi dah kata Tuhan mendengar. Sejak kala lagi dah Tuhan mendengar. Weh, maknanya Tuhan ni, tok guru dah sama tua ni Tuhan. Buat apa? Tok guru dia duk mensyarah dah dulu pada azali. Jangan buat main. Ini silap terima. Tak lah. Saya sebelum saya bercakap hari ni, kemarin Tuhan tak dengar saya bercakap hari ni. Cuma Tuhan tahu saya nak bercakap apa hari ni. Itu disifat ilmu. Disifat ilmu Tuhan. Bukan disama. Lepas tu kitab ni dia sebut dengan jelas. Ni kalau saya diam, Tuhan dengar saya bercakap. Tak dah. Tapi kalau kita tanya Tuhan dengar sedia kala, mana? Tuhan tu dengar lagi, saya berhenti. Anak murid berhangguk terhubung. Kan? Nampak anak murid tanya lagi, pop, jengkah sikit. Tak berani lah. Anak murid tak berani. Rupanya dah bukan apa. Takut anak murid tanya, nak jawab tak boleh. Politik ni. Dibuat garang. Mengaji pergi lama faham lah. Kalau mengaji tak tahqiq tu tak faham tu sampai mati. Sedia mendengar Allah Ta'ala akan tiap-tiap barang yang sedia adanya. Ni, sedia mendengar ni. Kalau ikut huraian Tugu Panaeng, kalau dia kata sini dalam syarahan dia dalam kitab ni, ini dia kena berguru lah. Sifat yang sedia adanya pada zat yang dengan dia mendengar. Mendengar ni mana kedengaran. Sebab kalau sebut mendengar ni pada uruf, pada cakapan orang ramai disebut mendengar ni tak ada telinga dia. Kalau guru bercakap kita berjalan-jalan gitu, dia panggil, kita tak akan dengar. Kita hanya dengar suara. Dia panggil isra'. Isra' ni tak ada telinga. Tumpu, itu dia panggil isra' dalam bahasa Arab. Kalau kita tak tumpu, kita tak dengar apa yang dia cakap. Allah dia dengar bukan maknanya Allah ni dia dengar dia. Dia mendengar dia. Sebab Allah ni ada sedia kala. Dia mendengar tu bukan makna tadah. Dia panggil kedengaran. Pada terjemah tu memang dah tepat. Memang guru bahasa pun kata begitu. Kedengaran. Maknanya Allah sentiasa kedengaran suara-suara itu. Bukan mendengar. Sebab mendengar ni isra'. Faham isra'? Menadah telinga, dengar, tumpu tu baru dia dengar. Tuhan dia bukan macam tu. Sebab uruf dalam bahasa Arab bila sebut mendengar ni dia panggil ikhtiar. Dia jenis iktisab. Tapi bukan makna terjemah tu salah, tidak. Mendengar dengan makna kedengaran. Kedengaranlah suara, sentiasa kedengaran. Bukan makna Tuhan mendengar begitu tak. Tuhan tak perlu tadah. Dia tak perlu isra'. Isra' dengan sad, isra' dalam bahasa Arab. Kerana mendengar Allah bukan ikhtiar. Kalau mendengar dia panggil ikhtiar. Ikhtiar bagi dengar, mendengar nama dia. Tapi Tuhan tidak perlu ikhtiar. Tuhan tidak ada ikhtiar. Bahkan mendengar Allah ni wajib sedia kala. Sedia kala kedengaran apa yang ada. Mana Allah sentiasa kedengaran zatnya dan sifat-sifatnya. Ini hak guru saya sebut yang mana Panas Hurai maksud di sifat ni mana kedengaran. Memang tepat betul-betul kedengaran. Bukan Tuhan mendengar, kedengaran perkataan-perkataan. Mendengar ni kena tadah. Kalau sana bercakap, dia cakap apa? Isra'. Kita tumpu. Itu mendengar. Bila sebut dalam sudut lughah, mendengar ni dia dipanggil ikhtiar. Tuhan dia tidak ada ikhtiar, dia tidak ada kasbi, usaha ikhtiar tidak ada kat dia. Ni kata kitab Baqarah ni mana dia halusi di segi perkataan Melayunya dan Arab. Baik. Tengok kali kita terima. Pendengar Allah iaitu sifat yang sedia ada pada yang dengan dia mendengar Allah akan yang ada. Ini kedengaran akan yang ada. Kalau ni ikhtiar. Macam memukul ikhtiar. Usaha memukul. Mencapai. Dia panggil ikhtiar. Tuhan tak perlu mendengar. Kedengaran.
Tapi jangan kita tahu, oh ini silap. Tak payahlah. Mendengar dengan mana? Kedengaran. Sudahlah. Gitu. Dia panggil masdar, di mana ma hasala bil masdar. Dia panggil ma hasala bil masdar. Ini khubaya. Sedia mendengar Allah Ta'ala akan tiap-tiap barang yang sedia adanya. Ni, suatu yang adanya sedia kala, yang ada dia kodim, Tuhan dengarlah dia tu kodim sedia kala lagi. Apakah barang yang sedia adanya? Barang yang sedia ada ni tidak lain zat Allah dan sifat-sifat ma'ani dia. Aduh. Barang siapa yang mengatakan ada satu yang sedia yang lain daripada Allah dan sifat ma'ani dia, kafir. Bila sebut yang sedia ni Allah dan sifat ma'ani dia, maknanya Allah mendengar akan zatnya dan sifat-sifatnya. Sifat ma'ani termasuk juga sama dia, kan? Mana Allah mendengar samanya, mana Allah mendengar akan sifat pendengarnya. Dia guni, Allah ni dia dengar asalkan benda tu wujud. Benda tu adanya dia dengar. Kita ni benda yang ada ni tak dengar lagi. Benda yang ada ni kita hanya lihat, kan? Allah dia lihat dan dia nampak. Dia nampak dan dia dengar. Mana Allah ni dia dengar, bukan kata dia dengar kalam dia, dia dengar zat dia dan dia dengar sifat-sifat ma'ani dia. Sifat yang lain tak payah sebutlah. Sifat-sifat yang lain tu bukan maujudah, kan? Dia bukan maujudah. Sebab tu bila sebut sifat ni, sifat ma'ani Tuhan saja. Yang lain tu salbiah, naksiyah, tak, maknawiyah tak saya bicara. Sifat-sifat ni bukan hakikatnya, bukan ada dirinya. Yang ada diri ni sifat ma'ani saja. Sifat-sifat ni hanya kita faham saja. Kalau di akhirat ya Allah tunjukkan sifat salbiah, maknawiyah, nafsiyah, kita tak boleh nampak. Sebab sifat tu hanya kita faham. Itu saja. Yang Allah boleh tunjuk, kita boleh tengok sifat ma'ani dia. Sebab tu orang tak tanya qadim Tuhan berapa. Ada orang tanya sedia Tuhan ni berapa. Orang tak tanya begitu. Kalau tanya itu sah gila. Tuhan kekal berapa? Nah, dia tanya kudrat Tuhan berapa, ilmu Tuhan berapa. Sebab tu yang pada ilmu maknanya baru kita layak boleh soal dengan berapa. Sebab tu yang ulama menolak Tuhan, sifat Tuhan tidak beberapa, ialah sifat-sifat ma'ani saja. Sebab sifat ni maujudah ada. Mana dia ada dirinya. Kalau mendengar bukan ada diri. Kalau mendengar Tuhan kodim, kita bayangkan Tuhan mendengar ni kodim, bukan kita seorang cakap. Kalau kita ni cukup 10 orang kita dengar dia suara dia, gila sehari, gila dah. Kalau kita bercakap dengan seseorang, suara tadi ni kodim, kekal di telinga kita. Oh gila. Kalau 10 orang mendengar tu kodim, bukan mendengar kodim, pendengar itu kodim. Dengan pendengar itu dia mendengar. Mendengar bukan kodim. Dah habis dah bercakap, tak dengar dah. Ni saya diam, Tuhan dengar? Tak dah. Habis tu. Adakah nama kurang dah? Kenapa pula masa Tuhan kita dengar kita bercakap ni? Tak bercakap pun kita pasal Tuhan tu mendengar. Sebab tu saya sebut, kalau kita tak faham ma'ani dengan ini, tak payah mengajar sifat ilmu tauhid. Bohong. Tak payah mengajar ilmu tauhid. Mengajar ilmu lain. Kan tidak disilap. Apa disebut dalam kitab fiqh? Ya, siapa yang merosakkan sama seseorang, maka dia kena bayar dia. Merosakkan sama. Sama tu merosakkan pendengaran, bukan merosakkan mendengar. Kalau kita bergaduh sehingga kawan kita tak mendengar, tak pasal kita kena bayar dia. Kena bayar pampasan. Mana? Kita tumbuk dia tutup telinga. Dia tak mendengar. Oh, kena bayar seekor unta. Dalam pekah yang buat main. Dah, kita bergaduh, kita tumbuk sehingga pekak, hilang pendengaran. Sama tu makna pendengaran. Izalatu sam'i, menghilangkan sama. Kalau kita ketegar nak terjemah mendengar, menghilangkan mendengar. Kalau kita bergaduh dengan orang sehingga kawan kita tak mendengar, maka kena bayar seekor unta.
Oh, tak payah ditutup tinggal. Aku dah tak dengar sekarang. Mari saya beritahu. Lepas tu kau pun dibuka balik. Dah. Menghilangkan sama ni, menghilang pendengar. Kita bergaduh dengan dia sehingga pum, tumbuk telinga sampai pekak. Itu dia panggil sama. Ni kata kita kena halusi bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni dia ada makna ismi, ada makna ismi, ada makna masdari, ada makna ma hasala bil masdar. Nanti datang bab kalam nanti. Tak lama dah ni. Dalam bulan depan atau bulan sekali lagi kita akan jumpa di kalam. Kalam lah yang paling payah sekali, sehingga digelarkan ilmu kalam. Kan? Kalau tak sebut ilmu wujud kidam bakok. Ilmu kalam. Sebab kalam ni payah. Dulu pun fitnah berlaku di kalam lah. Banyak ulama-ulama disemelih, dibunuh dengan sebab bergaduh tentang kalam. Quran ini kalam Allah atau tidak? Quran yang kita baca. Sabar dulu tu. Tak lama dah. Baik. Bila sebut sedia ada, maksud sedia ada ni zat Allah dan sifat ma'ani dia. Sehingga sama dia sendiri Allah mendengar. Lepas tu cuba tengok dalam mana-mana kitab-kitab Arab pun pergi tengok. Kifayatul Awam, Asy-Syarqawi Al-Hudhudi, Fathul Majid. Mana semua kitab menyebutkan Allah yasma'u sam'ahu bisam'ihi. tu. Allah yubsiru basarahu bibasarihi. Allah mendengar sifat pendengarnya dengan pendengarnya. tu. Kalau kita nak cakap ni, Allah sama akan sama dengan sama. Sebab dalam bahasa Arab kena ingat, dia sebut sam'un kadang-kadang ada dengan makna mendengar, kadang-kadang ada dengan makna pendengar. Allah mendengar akan samanya dengan samanya. Mana Allah mendengar sifat pendengarnya dengan sifat pendengarnya sendiri. Dengan sifat pendengarnya Allah itu, Allah mendengar sifat pendengar tadi. Maknanya Allah mendengar sifat-sifat ma'ani dia, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam dan zat dia sendiri. Dan Allah mendengar sifat pendengar dia. Itu yang kata sedia ada ni, mana zat Allah dan sifat ma'ani dia hingga termasuk sifat sama dia sendiri. Allah Ta'ala mendengar. Asalkan wujud, Allah dengarlah walaupun tidak ada suara. Kita kena faham, sama dalam bahasa ni takluk inkishaf. Inkishaf ni bukan nanti dengan suara. Nyata, jelas benda itu di Tuhan. Nyata dan jelas sesuatu itu di sifat pendengar dia. Itu makna mendengar. Mendengar bukan nanti ada suara. Ini satu kita kena faham. Macam mana Tuhan dengar tak ada suara? Jangan kita duk banding dengan kita. Dia panggil qiyasus syahid al-ghaib. Kita kiaskan hak syahid, mana hak kita ni dengan yang ghaib, dengan Tuhan. Tak boleh. Kita kiaskan Tuhan ni, buat umpama Tuhan dengan kita. Tak boleh. Itu. Baik. Dan dengan dia, tapi bila sebut yang sedia ada ni, amrun i'tibari, ahwal, bukan muta'alaq bagi sama. Dia tidak ada kena-mengena dengan sama basar. Sama dan basar ini, sifat sama ni, dia hanya terkena kepada benda yang ada sahaja. Sama ada benda yang ada itu qadim atau baharu. Kita ni ada juga maujud, tapi maujud yang baharu. Allah maujud juga, maujud yang qadim. Asalkan benda tu ada, Tuhan dengar. Adapun benda yang sungguh, kena ingat balik hak dulu, kita nak bincang dulu ni. Ada dengan sungguh. Hak benda yang sungguh, sifat sama tak bertakluk. Sifat sama tak mendengar benda-benda yang sungguh. Sungguh sahaja, tidak boleh dibukti dengan dengan panca indera kita. Contohnya mana? Buah nyok luh. Buah nyok luh, Allah mendengar buah nyok. Dan Allah mendengar suara itu.
luruh Allah tak dengar. Kan? Bergolek Allah tak dengar bergolek, dan Allah tak melihat golek. Kan? Allah melihat buahnya itu yang bergolek. Golek Allah tak lihat. Golek tu kita nama sahaja. Kan? Kita nama saja, bila macam tu kita panggil golek. Golek tu tak ada pun sebenarnya. Kan? Allah mendengar suara luruh tu Tuhan tak dengar. Suara tu gerau, dengar. Luruh Tuhan tak dengar. Kan? Tu kalau cabai. Kan? Cabai tu kita bila sebut mendengar tu bahasa nanti. Bahasa yang sama ni sama. Muta'allaq dia ialah segala yang ada. Tuhan cabai yang merah lagi pedas. Tuhan mendengar cabai itu, Tuhan mendengar merah tadi, dan Tuhan mendengar pedas tadi. Tapi Tuhan tak mendengar lincin, panjang, kan? Apa lagi? Tuhan tak dengar bulat. Tuhan tak dengar bulat. Pak, bulat ni dia punya ahwa dan amru iktibari. Benda bukan ada pun, kita hanya iktibar. Ma i'tabarul muqtabir wa faradul farid. Kita iktibar fardu takdir saja, benda bukan ada pecah. Kan? Pecah tu bukan ada. Kan? Perang, pecah. Perang lalu, relai. Kan? Benda tu bukan ada pun. Pecah relai ni tak ada. Kita bagi nama. Itu. Dan dengan dia, dengan pendengar juga, baharu mendengarkan segala barang yang baharu adanya. Nampak? Hak yang sedia ada, Tuhan sedia kala mendengar. Hak yang baru ada, Tuhan baru mendengar. Kata pada ini dia berani sebut. Ada ulama lain tak berani sebut, tapi dia faham, tapi nak sebut tak berani. Dia nak kata baru dengar ni. Aku pergi terjemah sedia kala Tuhan mendengar. Bila kita silap terjemah, jadi dia takut belakang. Dia kata Tuhan mendengar Tuhan kodim. Lepas tu hak yang baru ada, Tuhan baru mendengar. Kata tadi sedia kala Tuhan mendengar. Tu jadi terpelengong. Bulan tu panggil terpelengong. Bukan bengong, terpelengong. Jadi payah nak terjemah. Kalau terjemah pendengar, dengan pendengar tadi Tuhan mendengar sedia kala terhadap sesuatu yang adanya sedia kala, dan Tuhan mendengar dengan pendengar akan sesuatu. Tuhan baru mendengar akan sesuatu yang baru ada. Baru ada, Tuhan barulah dengar. Bukan sedia kala Tuhan dengar. Ini bukan tak dalam kitab Arab ada. Memang disebut dalam kitab Arab. Tapi saya tak mau sebutkan, nak sebut jadi panjang kita bincang. Saya nak datangkan kitab apa di mana-mana. Kalau ada kitab, carilah, jumpa dalam Hasyah. Jangan cari di luar, cari dalam Hasyah. Pada ni Baqarah ni dia yang cari di luar dua kitab, jangan. Dia kena cari isi dia, kena cari dalam kitab. Dia kena cari dalam Hasyah. Jangan tengok kat luar, dia tak main. Kat luar tu dia tak main. Itu ikan bilih, ikan kemerah, pun anak karing. Kan? Dia tak main tu, dia minum ikan bawai dalam laut. Nak cari ikan besar-besar sedap dalam laut. Ni ustaz saya tak jumpa orang lagi. Kifah tak orang hak di luar, bukan kena cari dalam. Dia kena masuk dalam, kena tepi dalam, tengah-tengah. Hanyut-hanyutlah. Dia kena tengok. Saya tak boleh sebut ni. Ustaz di kitab mana tak? Pergi buka mana Hasyah akan jumpa. Saya cabar, pergi cari dari mana Hasyah akan jumpa. Macam mana kitab dia sebut. Sebab tu saya tak sebut dah. Nak rujuk di mana. Sebab apa? Semua kitab sebut. Tapi jangan baca di luar. Kalau kitab moden dia boleh di atas, Hasyah bawah kan. Jangan tengok di atas. Kalau kitab dulu dia tak tepi. Jangan tengok tepi atas, tengok di dalam. Tapi nak tengok di dalam tu lah. Nak tengok di dalam tu, tak ada masuk dalam, hanyut. Mati. Tak ada masuk dalam. Nak cari kawan, selam, bukan tak timui-timui. Takut tu. Ada, jangan takut. Dia ada kitab Suhaimi. Tapi tengok Al-Syarqawi Al-Hududi. Tengok dalam tu. Hasyah Al-Amir Abdul Salam ada dalam tu. Ad-Dusuki ada dalam tu. Dia kena aja tengok. Baik. Tengok. Syekh terang-terang dia boleh sebut. Mendengar Allah akan yang sedia ada, dan dengan dia juga, dengan pendengar juga, baharu mendengarkan. Tengok, berani dia. Baharu mendengarkan segala yang baharu adanya.
Yang baru ada, Tuhan baru dengar. Kalau yang dulu ada sedia dah, Tuhan sedia kala dengar. Kenapa yang baru ada, Tuhan dulu dengar dah? Apa kelebihan suara kita yang Tuhan dah dengar lama dah? Kenapa kita dah memaksa Tuhan mendengar? Yang penting Tuhan ada pendengar. Kita kalau kita ada pendengar, kan? Orang tak kata dah kita pekak. Bagaimana kita duduk atas pokok, duduk seorang, duduk tidur, duduk makan, duduk minum seorang di kedai, orang tak kata kita pekak. Kan? Yang penting kita tak pekak. Kita tak dengar orang yang cakap, itu dia punya pasal. Kenapa dia pun nak dengar orang yang cakap? Yang penting dia tak pekak. Betul? Yang penting dia tak pekak. Dia tak mendengar, tak ada masalah.